Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Amma ba'd. Alhamdulillah, bahagia Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli jannah kuasa surau, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah sekalian. Alhamdulillah, pertamanya marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kepada Allah di atas segala yang telah dilimpahkan kepada kita semua, daripada sekecil-kecil nikmat sehinggalah sebesar-besar nikmat Islam dan iman. Mudah-mudahan dengan segala nikmat tersebut kita berusaha untuk sentiasa menjadi hamba-Nya yang beriman, hamba-Nya yang bertakwa, hamba-Nya yang sentiasa mematuhi segala perintah-perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Dan kita sentiasa sedar bahawa tujuan kita dihidupkan di dunia yang sementara ini adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itulah tujuan kita dijadikan di atas dunia yang sementara, untuk kita mengabdikan diri kepada Allah sehinggalah sesuatu ketetapan kita kembali kepadanya dan kita dikembalikan di alam yang kekal abadi, itu alam akhirat. Dan alhamdulillah, syukur juga kita pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana mengizinkan kita datang ke rumah Allah untuk kita solat secara berjemaah dan kita duduk sebentar beriman sejenak di antara waktu maghrib dan juga isyak, bagi kita mempelajari ilmu-ilmu ataupun kita mendengar peringatan-peringatan. Mudah-mudahan menambahkan iman, mengembangkan pengetahuan kita dan juga menjadikan amalan kita dapat dipertingkatkan dengan ilmu-ilmu yang kita perolehi. Dan insya-Allah kita akan sambung lagi tentang satu perbincangan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan akhlak yang mulia. Dan bahagian yang terakhir kita akan bincang pada malam ini, kita akan lihat bagaimana terapi Al-Quran itu terhadap psikologi manusia. Sebelum itu kita baca dulu hadis yang kita baca sebelum ini, iaitu maksudnya sesiapa memberi jalan keluar atas kesusahan dunia yang dihadapi oleh seorang mukmin, maka Allah akan memberinya jalan keluar atas kesusahan yang dihadapinya pada hari kiamat kelak. Sesiapa memudahkan kesulitan seseorang, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memudahkan kesulitannya baik di dunia. Sesiapa menutupi aib seseorang, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia maupun di akhirat. Allah SWT akan selalu membantu hamba-Nya selama hamba tersebut membantu saudaranya. Dan sesiapa melalui jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya ke syurga. Tiada perkumpulan suatu kaum di salah sebuah rumah Allah, yakni masjid, kemudian membaca kitab Allah dan mempelajarinya bersama, kecuali mereka mendapat ketenangan akan turun pada hati mereka, kasih sayang akan meliputi hati mereka, malaikat akan menyambut mereka dengan rahmat, dan Allah akan menyebut membanggakan kaum tersebut di hadapan makhluk-makhluk yang terdapat di hadapannya. Sesiapa amalnya berkurang, maka kehormatan nasabnya tidak akan dapat menyebabkan amalnya bertambah. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi pada malam ini kita dah masuk bahagian terakhir, iaitu di bahagian yang Rasulullah SAW bersabda, setiap kali sesuatu kaum
berkumpul di rumah Allah, yakni masjid, kemudian membaca Al-Quran dan mempelajarinya bersama, maka mereka akan mendapat ketenangan, kasih sayang. Malaikat menyambut mereka dengan ramah, dan Allah menyebut membanggakan mereka. Jadi ulama membahaskan kepada kita, inilah sebenarnya kelebihan bagi mereka yang membaca, mereka yang mendengar, mereka yang memahami Al-Quran. Kerana Al-Quran itu sendiri mempunyai keutamaan dan keistimewaan. Maka bila sebut Al-Quran itu banyak keutamaan dan keistimewaan, maka Al-Quran ini merupakan satu terapi yang luar biasa. Sebagaimana yang Nabi SAW sebut ini, yang kita akan lihat bila sebut terapi psikologi, sebenarnya terapi yang membentuk peribadi. Kerana bila kita bercakap aspek psikologi, iaitu aspek habit, aspek tabiat, pembentukan tabiat manusia yang lahir daripada pemikiran dan juga dorongan perasaan. Akal menterjemahkan fikiran, nafsu menterjemahkan perasaan. Maka fikiran dan perasaan itulah dinamakan qalbu, jiwa. Maka aspek kejiwaan ini amat penting untuk kita pelihara, untuk kita fahami. Jika dicemari, maka akan rosaklah jiwa tersebut, maka akan rosak keseluruhan anggota tubuh badan, rutin percakapan dia. Ada orang dia tak pandai jaga ucapan dia sebab cara fikir dia salah. Sebab itu dia boleh mengumpat orang, boleh memfitnah orang. Sebab bagi dia benda itu biasa sahaja. Tapi bagi orang yang berilmu, menggunakan akal untuk memahami ilmu, maka dia akan ada sempadan. Tak boleh mengumpat ni dosa besar, fitnah ni dosa besar, meninggalkan sembahyang itu dosa besar. Maka dengan pembentukan fikiran, maka mereka membentuk kepribadian. Dan malam ini kita akan lihat apa yang disebutkan dalam sabda Nabi SAW. Bagi orang yang dekat dengan Quran, tak sempat baca, dia dengar. Dan juga kalau lebih pada itu lagi bagus, bukan sekadar dia baca, tapi dia mempelajari dan juga memahami isi Al-Quran sepanjang hidupnya atas dunia ini. Berapa lama kita hidup, tuan-tuan dan puan-puan, maka sepanjang kita hidup tu kita belajar. Tak berhenti daripada belajar. Sebab memang tak habis. Nak memahami Al-Quran dengan umur kita yang sedia ada, kita tak akan habis untuk memahami isi Al-Quran sepenuhnya. Namun apabila kita belajar Al-Quran, kita mendapat keistimewaan tersebut. Yang pentingnya kita belajar, iaitu yang pertamanya memperolehi ketenangan. Sahabat Al-Bara bin Azib radhiyallahu menceritakan bahawa terdapat seorang sahabat ketika membaca surah Al-Kahfi, kudanya berlari dari kandang. Kemudian sahabat itu mengejar keluar dan melihat terdapat awan yang turun menyelimutinya. Dia menceritakan hal ini kepada Rasulullah SAW. Rasul pun bersabda, sesungguhnya itu adalah ketenteraman yang diturunkan kerana Al-Quran yang dibaca. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang dimaksudkan dengan ketenteraman adalah ketenangan hati, ketenangan jiwa, berlapang dada sehingga hati dan fikiran terasa tentera. Jadi ini yang kita sebutkan sesuatu yang berharga sekarang. Orang nak ketenangan saja. Orang sanggup berhabis duit kerana nak tenang, nak tentera, nak berjalan, nak memiliki sesuatu perkara supaya dia tenang. Kalau tak beli, dia kata, Ustaz, kalau saya tak beli benda tu tak tenang, saya asyik fikir je, biarlah berhutang pun sebab tak tenang. Teringin sangat nak beli sesuatu barang tu, sanggup dia berhutang kerana bagi dia kalau tak memiliki barang tersebut tak tenang. Maknanya tenang ni sesuatu benda yang berharga sampai sanggup seseorang itu berhutang memiliki sesuatu yang dia nak. Jika tidak, dia tak tenang. Kata kenapa tak boleh tidur, dia tak tenang lah, bimbang lah. Motor, kereta parking tu
lupa dah kunci ke belum. Maknanya terlupa kunci kereta dan motor pun kunci tak kereta tadi kan, tak kunci pula kereta baru seminggu beli. Turun balik, tengoklah kunci dah, alhamdulillah. Naik balik, tadi steering tu dah kunci belum tak lagi. Fikir lagi. Maknanya orang ni mencari ketenangan. Ketenangan ni sesuatu yang amat bernilai, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut sesiapa yang inginkan ketenteraman, yang bermaksud di sini iaitu mereka yang jiwanya tenang, dadanya tenang, hatinya tenang, fikirannya tenteram, maka orang ni baca Quran. Quran ni boleh menenangkan. Namun payah tuan-tuan dan puan nak buat. Kita tak boleh tidur setakat hak kita jumpa lah orang yang ada masalah depression ke, masalah sukar nak tidur ke, masalah fikiran kusut ke, baru lepas putus cinta ke. Dia memang jiwa kacau, tak tenteram, tapi nak buka Quran payah kita. Ataupun kita tengah bergaduh lah, suami isteri bergaduh. Bila bergaduh ni panas lah kita ni. Isteri pun panas, suami pun panas, masing-masing panas. Maka nak cari ketenangan, masing-masing sama ada buka Facebook ke, main Instagram ke, tengok YouTube ke, nak buka Quran payah. Itu cabaran dia, kerana syaitan ni dia tak nak bagi kita dapat sebenar-benar sumber ketenangan. Namun bagi orang yang mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi SAW ini, maka dia akan tenang. Begitu juga yang difirmankan oleh Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingati Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah lah hati menjadi tenang. Al-Quran mengingatkan kepada umat Islam agar jangan sampai lupa mengingati Allah SWT. Kita rasa teringatlah pada seseorang, rindulah pada seseorang, sehingga kan kita tak tenteram, kita tak tenang. Kita telefon dia pun bercakap 1 jam pun tak puas lagi, 2 jam tak puas, 3 jam dah habis dah. Habis bateri bercakap pun tak hilang-hilang lagi rindu, hati tak tenteram pun. Ingat manusia tak tenteram, kita tak akan puas pun. Kita memiliki sesuatu harta sekalipun, dia tidak akan mencapai kepuasan yang menenangkan. Tambah risau ada, tapi mengingati Allah confirm. Dengan ingat kepada Allah Azza wa Jalla, maka hati orang ni menjadi tenang. Kerana hidupnya sentiasa diingatkan tentang tujuan, dan juga dia menginsafi bahawa dia ni hamba sahaja. Bila sebut hamba, dia terikat dengan hukum-hukum yang telah difardukan ke atas dirinya, dan dia terikat dengan sunnatullah, syariatullah yang telah diikat pada dirinya. Manusia hamba Allah SWT yang dimuliakan, namun dia ada batasannya, ada kelemahan-kelemahan dia, yang mana kelemahan tersebut kita perlu isi dengan minta pada Allah SWT. Banyak kelemahan-kelemahan kita, tetapi Allah dia tidak ada kelemahan. Allah Maha Bijak, Allah Maha Hebat, Allahu Akbar yang kita sebut, dia boleh melindungi kita daripada sebarang jenis wabak pun, sebarang jenis penyakit pun. Tapi manusia dia ada had, dia perlu kaji, dia perlu pelajari, dia perlu test. Dah setahun tak boleh lagi, kena masuk ke 2 tahun. Dah buat kawalan, kita musim Covid ni dah nampak dah nak turun daripada dulu dah bawah 100, sekarang nak naik balik ke 1000. Maknanya manusia ni tak tahu virus duduk kat mana, manusia tak tahu. Ada gejala, tak ada gejala. Setiap orang tu, kalau Allah kata ada pada dia, ada.
Kita sebagai hamba Allah SWT akan tenang bila mana kita ikut Quran, dengan ingat kepada Allah, berlindung daripada segala kemudaratan dengan kita minta pada Allah SWT. Itu hati menjadi tenang. Dan Al-Quran mengingatkan lagi kepada umat Islam agar jangan sampai lupa untuk ingat pada Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surah Taha ayat 124, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan sesiapa yang berpaling dari mengingatiku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Ini satu ketegasan yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran bagi sesiapa yang berpaling daripada ingat pada Allah tu hidup sempit. Rumah luas tapi hatinya sempit. Sempit, duduk di tempat yang lapang namun hatinya sempit. Duduk di kawasan yang selesa namun hatinya sempit. Hidupnya sempit kerana dia berpaling daripada mengingati Allah, dan dia memandang hidup yang sempit maknanya apa? Dia ambil dunia yang sementara yang ada tempoh tamat, iaitu hari kiamat. Kiamat kecil dia matilah. Kiamat besar dunia ni, bumi ni dimusnahkan. Hak kiamat kecil itu pun ramai yang terlupa, iaitu tentang kematian pada diri masing-masing. Bila dah mati tak ada apa. Kita hidup pagi ini, ada orang hidup pagi di dunia, sedar-sedar petang tu dah duduk di alam barzakh. Kerana kematian ini sekejap saja. Ada orang tengah nazak, tak nazak mati pun, tengah baring dalam kereta tidur, na'udzubillah min dzalik, boleh meninggal dunia. Dalam perjalanan naik kenderaan boleh bermalangan meninggal dunia dan sebagainya. Maka kematian itu sesuatu yang perlu kita ingat. Dengan ingat pada Allah, maka Allah ada penetapan kepada kita, maka hidup kita tak akan sempit. Menjadikan diri kita seorang yang luas fikirannya, lapang dada dalam nak memaafkan. Kenapa? Dalam dada dia ni lapang. Ada hasad dengki? Tak ada. Ada iri hati? Tak ada. Ada dendam kesumat? Tak ada. Ada prasangka buruk? Tak ada. Itu yang dadanya jadi lapang. Tapi bagi orang yang berpaling daripada mengingati Allah, sempit ni kenapa? Dendam, marah, iri hati, hasad dengki, buruk sangka, semua dia simpan dalam dada dia itu, sehingga kan dadanya sempit. Itu yang jadi sempit tu. Panah barangnya, payahnya maafkan orangnya, tengok orang dengan sangka yang buruknya, itu nak membicarakan, mengumpat orang dan sebagainya, hatinya itu, dadanya itu sempit. Begitu juga fikiran yang sempit. Bagi orang yang mengingati Allah, fikirannya luas kerana dia melihat kehidupan yang jauh, iaitu apakah bekalan yang boleh dia bawa sebanyak mungkin untuk manfaat akhirat dia. Itu yang jadi luas. Sebab itu benda-benda yang kita kata apa, kemuncuk-kemuncuk yang boleh dibuang sambil berjalan saja, buang saja. Ada orang masalah dia duduk dengan masalah. Tapi orang beriman tidak. Masalah itu dia hadapi dengan kesabaran, dengan ketabahan, dengan redha kepada Allah Azza wa Jalla, dan dia meneruskan kehidupannya itu kerana dia faham kesusahan ujian yang datang ni adalah ujian untuk Allah meninggikan martabatnya, untuk Allah ampunkan dosa. Itu yang jadi fikiran yang luas. Allah SWT juga berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 22 yang bermaksud, maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka yang membatu hatinya untuk ingat pada Allah. Mereka itulah dalam kesesatan yang nyata. Allah sebut di sini fawaidul lil qasiyah, maknanya celaka ni orang yang dalam hati mereka ni hatinya membatu. Maknanya apa? Keras sangat hati ni nak ingat pada Allah. Tapi kalau bab dunia ni, juaralah dia. Dalam bab dunia ni dia lah juara. Dia lah paling kreatif dalam
dalam menguruskan dunia untuk mendapatkan tarikan, untuk marketing diri dia, untuk bagi dia famous, pandai, macam-macam cara dia buat untuk attract manusia supaya beri perhatian kepada dia. Tapi dalam amal ibadah tak kreatif pula, payah pula nak beramal ibadah, kerana apa? Hati mereka ni hati yang keras. Yang ingatnya dunia sahaja. Yang ingatnya kesenangan, keseronokan dunia yang sementara, kerana mereka telah tertipu. Yang kedua, bagi mereka yang membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran ini, mengambil Al-Quran sebagai panduan hidup mereka, maka hidup mereka diliputi rasa kasih sayang. Sahabat Salman radhiyallahu menceritakan bahawa pada suatu ketika dia berkumpul dengan para sahabat yang lain untuk melakukan zikir. Kemudian Rasulullah SAW berlalu di antara mereka dan bertanya, apa yang kamu baca? Saya melihat kasih sayang Allah diturunkan kepada kamu, saya ingin bergabung dengan kamu. Hadis riwayat Al-Hakim. Jika seseorang telah mendapat kasih sayang daripada Allah, maka dia mendapat anugerah yang agung dalam menjalani kehidupan ini. Maka para sahabat Salman dan juga bercerita tentang dia berkumpul dengan para sahabat, duduk dalam majlis zikir, dalam majlis membaca kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah datang, Rasulullah tanya, apa kamu baca ni? Sehingga kan aku melihat kasih sayang Allah ini diturunkan kepada kamu. Maka Rasulullah pun nak bersama dengan para sahabat. Jadi sepatutnya kita ni, antara cara nak memelihara hati kita, duduk dengan orang-orang yang soleh. Duduk dengan orang yang bila kita duduk bersama dengan dia, dia nak bicara tentang isi Quran dengan kita. Duduk saja dengan mereka ni, mereka ni boleh membawa kita untuk mempelajari, memahami ataupun mengambil ibrah daripada isi Al-Quran, sehingga kan kita pun mendapat kasih sayang Allah bersama dengan orang. Bukan kita duduk kawan dengan orang yang maknanya membazir masa, kan? Duduk online, kadang-kadang orang muda sekarang duduk online, main game sama-sama, memerlukan online 2-3 orang. Dah jom main kita duduk sekali, berjam-jam habis. Ingat apa? Menambah keimanan ke tidak? Bukan tak boleh, bukan kata salah, tapi jangan sampai kita begitu lalai menghabiskan masa berjam-jam, sedangkan dalam masa yang sama banyak lagi isi Al-Quran yang kita tak faham. Kata nak masuk syurga, nak dapat kasih sayang Allah, redha Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dalam masa yang sama kita duk ralik, kita duk lalai menghabiskan masa dengan perkara-perkara dunia ni lebih sangat. Bukan sekejam 2, 5 jam, 7 jam. Kalau kita buat calculation betul-betul, kalau siapa yang hidup umur 80 tahun tidur 8 jam, 8 darab 365 darab 80 tahun, bersamaan dengan 26 tahun dia tidur. 26 tahun, tidur 8 jam tu 26 tahun. Tidur saja 26 tahun. Dah duduk main game 5 jam, 21 tahun. Main game saja. Ibarat macam itulah, kita tak sedar dia mengheret. Rutin-rutin kita itu mengheret, bukan sekadar maknanya hari itu saja. Kita start main tu bila? Berapa lagi? Dah setahun dah 2 tahun dah 3 tahun, daripada tak ada anak, daripada sebelum waktu bujang, dah kahwin, dah ada anak, game tu main lagi. Allah Akbar. Macam mana ni? Sebab apa? Itu kelalaian yang sepatutnya kita kena ubah dengan cara duduk dengan orang-orang yang soleh, duduk dengan orang-orang yang mengingatkan kita untuk mempelajari Al-Quran. Firman Allah dalam surah Yunus ayat 58, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, dengan kurnia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Kurnia dan rahmatnya itu adalah lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Kamu kumpulkan harta yang banyak, pangkat dan derajat, apa sahajalah yang kamu kumpul, populariti ke apa ya, yang kamu kumpul,
tanpa rahmat Allah tidak ada apa-apa bagi kamu. Tapi bila dapat saja rahmat Allah, maka bergembiralah kamu. Gembiralah kerana rahmat Allah itu lebih baik, bahkan jauh lebih baik daripada apa yang kamu sedang miliki ataupun yang kamu rasa kamu ada sesuatu yang berharga. Bila dapat rahmat Allah, Masya Allah, kita selamat dengan rahmat Allah. Kita ada rezeki kerana rahmat Allah. Kita sihat kerana rahmat Allah. Kita selamat daripada wabak COVID-19 kerana rahmat kasih sayang Allah. Anak-anak kita selamat di tempat pengasuh kerana rahmat kasih sayang Allah. Kita selamat di jalan raya kerana rahmat kasih sayang Allah. Kita boleh tidur dengan rahmat kasih sayang. Kita boleh bernafas dengan rahmat Allah. Maknanya dengan rahmat Allah Azza wa Jalla kita dapat apa yang kita sedang miliki. Maka sebab itu sesungguhnya bahagialah seseorang yang dalam hatinya diliputi oleh rasa kasih sayang, mahu membaca Al-Quran, memahami dan merenungkan Al-Quran. Kita perlu rasa bahagia. Kita bahagia kalau kata Allah sepenuhnya nak buka Quran, nak baca Quran, nak dengar Quran. Ada orang payah nak suruh dia baca Qul huwallahu ahad pun payah. Hari ni dah baca tak Ikhlas, tak sempat. Bukan tak sempat, hati dia tak ingat nak baca Quran. Kalau pasal Quran ni, Allah rasa lamanya surah yang pendek. Surah pendek pun dia rasa lama. Tapi bagi orang yang hatinya itu telah Allah liputi rasa kasih sayang, mahu membaca Al-Quran, memahami dan merenungkan kandungan Al-Quran, maka sebenarnya Allah telah menyelamatkan dia daripada seksa api neraka, kerana Allah akan memasukkannya sebagai orang-orang yang bertakwa kerana daripada hasil manifestasi keimanannya kepada Allah. Iman akan menjadikan ia cinta kepada Al-Quran. Iman akan menjadikan ia nak mengikuti jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat salafus saleh, orang-orang yang beriman. Kerana itulah jalan-jalan yang pastinya Allah redha pada mereka. Jadi sepatutnya begitu. Ini yang kita tengok. Kecenderungan hati kita ni banyak kok mana? Banyak kok mana? Bukan suruh baca Quran 24 jam, bukan sampai berjam-jam, tetapi kasih sayang kita pada Al-Quran ni ada ke tidak? Rindu kita kepada Al-Quran ni ada ke tidak? Ini sampai setiap hari tu tidak ada ruangan langsung pada hati kita ini Al-Quran yang kita isi pada halwa telinga kita, menjadi halwa kepada hati kita. Hak ni lagu-lagu saja lah. Halwa telinga ni lagu-lagu sahaja. Halwa mata ni video-video sahaja. TikTok sahaja, Instagram sahaja. Itu sahaja menjadi halwa telinga dan mata kita. Tapi Al-Quran tidak dijadikan pula halwa telinga dan juga mata. Maka kita orang yang rugi. Firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 156, seksaku akan kutimpakan kepada sesiapa yang aku kehendaki, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Maka akan aku tetapkan rahmatku untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Ini janji Allah dalam surah Al-A'raf ayat 156. Allah akan seksa kepada sesiapa yang dia kehendaki, dan Allah nak menyelamatkan kepada hamba-hambanya yang bertakwa, hambanya yang beriman, hambanya yang menunaikan zakat, hambanya yang berpegang kepada ayat-ayat Al-Quran. Inilah yang kita nak. Hidup ni memang tak nampak macam mana rahmat Allah itu akan menyelamatkan kita di alam sana, kecuali mati je lah. Kan tak ada seorang pun boleh cerita alam kubur ni macam mana. Orang kata kalau nak tahu betul-betul, hang mati lah. Dah mati kau pun tak boleh hidup balik. Orang mati saja boleh cerita sebenar-benarnya bagaimana mereka melalui alam kubur tu.
bagaimana mereka mengharapkan kehidupan yang dulu semasa diberikan nyawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mereka tidak melakukan perkara-perkara yang merugikan mereka di saat ketika mana mereka rasa rugi itu dah duduk dalam liang lahat. Nauzubillah min zalik. Jadi ini yang perlu kita lihat, bahawa Al-Quran ini sesuatu rahmat yang besar kepada kita semua. Yang ketiga, orang yang membaca Al-Quran, mendengar Al-Quran, dekat dengan Al-Quran ini disambut dengan gembira oleh para malaikat. Orang yang mahu membaca, merenung, mendengar dan memahami Al-Quran dengan khusyuk akan disambut oleh para malaikat dengan penuh kegembiraan. Sahabat Asid bin Hudayr radhiyallahu menceritakan bahawa pada suatu malam dia membaca surah Al-Baqarah dan kudanya berada di sampingnya dalam keadaan terikat. Tidak lama kemudian kuda tersebut mundar-mandir, kemudian ia berhenti membaca Al-Quran, kemudian kudanya pun turut berhenti. Dia menyambung bacaannya dan kudanya kembali berjalan mundar-mandir. Lalu dia menghentikan bacaannya dan kuda pun turut berhenti. Ketika itu anaknya yang bernama Yahya berada di samping kuda tersebut. Dia kemudian berdiri, tidak meneruskan bacaan kerana khawatir kudanya akan mengenai anaknya. Lalu dia mengadahkan mukanya ke langit dan dia melihat ada semacam bayang-bayang. Dia perhatikan terus bayang-bayang itu sehingga hilang. Keesokan harinya dia menceritakan kejadian itu kepada Nabi SAW. Mendengar cerita tersebut, Nabi bersabda, "Kamu teruskanlah membaca Al-Quran, wahai Ibnu Hudayr. Teruskanlah membaca, wahai Ibnu Hudayr." Dia menjawab, "Saya khawatir apabila kuda itu mengenai putraku yang ada berhampiran dengannya, wahai Rasul." Kemudian saya pergi mendekatinya, lalu mengarahkan pandangan ke langit, dan saya melihat ada semacam bayangan yang ada pelitanya. Kemudian saya keluar dan memperhatikannya terus hingga bayangan itu hilang. Rasulullah SAW bertanya kepadanya, "Tahukah kamu apa yang kamu lihat?" Ibnu Hudayr menjawab, "Tidak." Rasulullah berkata, "Itu adalah malaikat yang diturunkan kerana mendengar suaramu. Seandainya kamu terus membaca Al-Quran, nescaya pada pagi harinya orang-orang akan melihat malaikat tersebut, dan malaikat tidak akan menyembunyikan dirinya daripada mereka." Hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Masya-Allah. Ini kisah berlaku pada para sahabat. Baca Al-Quran, baca surah Al-Baqarah, malaikat turun pada orang-orang yang membaca Al-Quran. Dan kita tahu malaikat ni makhluk Allah yang taat, dan doa yang disampaikan oleh malaikat ini kepada Allah, doa yang tidak tertolak. Maka bila sahaja kita baca Quran, malaikat seronok. Malaikat turun ni, jin pun takut, jin pun lari, syaitan pun lari. Sebab pun banyak ni malaikat turun ke rumah dia. Jin nak datang masuk pun takut dengan keadaan-keadaan tersebut, kerana dikhawatiri mereka ini akan diampun-ampunkan oleh para malaikat. Maka ni Al-Quran yang mendatangkan rahmat kasih sayang Allah. Kesimpulannya, bahawa semakin banyak orang yang membaca Al-Quran, maka semakin banyak juga malaikat yang akan mendekati mereka dari berbagai penjuru. Anak kita duduk dalam bilik baca Quran, kita dalam bilik baca Quran, duduk ruang tamu baca Quran, anak perempuan pun baca Quran. Setiap penjuru rumah kita ada malaikat turun. Syaitan takut nak masuk. Tapi hak ni layan TikTok, hak ni layan YouTube, hak ni layan maknya layan Korea, hak ni layan hak ni. Hak Quran masing-masing tak baca. Hak tu syaitan banyak bunuh rumah tu. Tak payah panggil lah ustaz pagar rumah. Nak pagar rumah apa bendanya, kita hak jemput dia. Jadi sepatutnya ini cara kita memahami pembentukan psikologi terapi Al-Quran pada hidup kita. Wallahu a'lam. Sekadar itu sajalah yang dapat kita kongsikan. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam kuliah yang akan datang. Yang baik datang pada Allah yang berkuasa sendiri. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.